الحمد لله الملك الحق المبين الذي أبان لعباده من آياته ما به عبرة للمعتبرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Sidang Jumaat yang saya kasihi, pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, marilah kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepadanya. Kembalilah kita bertaubat kepadanya dan berusaha sedaya mampu untuk tidak meninggalkan segala suruhannya dan untuk tidak mengabaikan segala tegahannya. Ini kerana tidak ada yang lebih kita inginkan daripada hidup ini kecuali redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, setiap kali kita berada di bulan Rajab, kita selalu diingatkan akan peristiwa Isra dan Mi'raj yang baru sahaja berlalu pada minggu lepas. Ia merupakan peristiwa luar biasa dan istimewa yang dikhususkan untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia telah memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam peluang untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang amat dekat. Peristiwa ini merupakan suatu kemuliaan yang tidak pernah dikurniakan kepada sesiapa pun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia sekaligus mengingatkan kita akan keistimewaan, kemuliaan serta penghormatan tinggi yang diberikan Allah kepadanya. Amat beruntunglah kita ini, saudara, kerana dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pengikut dan umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kita daripada dapat bertemu dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara, meskipun kita melihat perjalanan istimewa ini sebagai suatu nikmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun perlu kita ingat selalu bahawa sebelum melaluinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengalami ujian dan cabaran yang amat dahsyat sekali. Isteri kesayangannya serta pakciknya yang merupakan pendukung dan pelindungnya telah meninggal dunia. Bahkan sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kabilahnya telah diboikot secara ekonomi sehingga mereka terpaksa hidup melarat tanpa makan dan minum yang sempurna. Terlebih dahsyat lagi, ujian dan kesempitan yang dilalui baginda sebelum baginda merasai nikmat Isra dan Mi'raj. Hakikat kesusahan dan kesempitan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima nikmat undangan bertemu Allah ini ternyata menurut almarhum Syekh Dr. Ramadan Al-Buti merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Sunnatullah yang dimaksudkan ini adalah bagaimana setiap kesusahan, ujian dan cabaran dalam kehidupan ini pasti akan disusuli dengan kemudahan, kenikmatan dan kesenangan. Ini sesuai
dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syarah ayat 5 dan 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka sesungguhnya dengan setiap kesusahan itu pasti disertai dengan kemudahan. Sesungguhnya dengan setiap kesulitan itu pasti disertai kemudahan. Kehidupan kita ini, saudara, tidak pernah sunyi daripada ujian dan kesempitan. Kita pasti akan diuji Allah dengan sesuatu daripada nikmat yang kita miliki. Ini merupakan suatu janji daripada Allah, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut daripada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jualah kami kembali. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa kita pasti akan diuji sama ada dengan kehilangan harta, kesihatan mereka yang kita kasihi dan sebagainya. Namun, bagaimanakah seharusnya seorang mukmin kemudian memandang dugaan dan kesulitan dalam kehidupannya? Apakah sikap dan mentaliti yang perlu ada pada diri kita bila dilanda kesusahan? Selalu beringat, saudara, bahawa Allah tidak akan mensia-siakan kesabaran dan usaha kita untuk mengatasi ujian dengan kesabaran. Ayat yang saya baru bacakan tadi disusuli dengan ayat 157 menggambarkan bagaimana mereka yang bersabar di atas sebarang ujian akan diganjari Allah Subhanahu wa taala dengan kelimpahan rahmah dan kenikmatan yang tidak terhingga. Ketahuilah, saudara, bahawa setiap ujian yang datang merupakan bahawa tanda Allah masih lagi inginkan kebaikan untuk kita. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah kasihkan sesebuah kaum, maka Dia akan menguji mereka. Kita tidak perlu gundah gulana apabila diuji Allah, saudara, kerana pada hakikatnya ujian yang diberi Allah agar kita ini kembali ingat kepada Allah adalah menjadi lumrah bahawa manusia mudah terlupa Tuhannya dalam kesenangan dan keselesaan. Maka pada tikanya dan waktunya Allah memberikan kita kesempitan agar kita beringat untuk kembali memohon bantuannya. Maka apabila kita diuji, bersyukurlah bahawa itu antara tanda Allah tidak mahu kita hanyut terus dalam keselesaan. Bahkan ketahuilah bahawa mereka yang disukai Allah lah yang akan menerima ujian yang hebat. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para anbiya, kemudian orang-orang serupa, lalu orang-orang yang serupa. Seseorang itu diuji menurut ukuran agamanya.
Jika agamanya kuat, maka cobaannya pun dahsyat. Dan jika agamanya lemah, maka ia diuji menurut agamanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Hadis ini saudara sekaligus mengingatkan kita bahawa Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali dia mengetahui bahawa kita mempunyai kekuatan mengatasinya, hingga akhirnya menerima balasan yang luar biasa. Oleh itu, seorang mukmin melihat sebarang ujian dengan pandangan positif, bahawa ia adalah peluang yang diberikan Allah untuk dirinya meningkatkan kedudukannya di sisi Allah. Yakinlah saudara bahawa dengan setiap ujian yang kita lalui dengan ketabahan, kita pada hakikatnya setapak lebih dekat dengan Allah dan kepada syurga. Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah seorang Muslim mendapat kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, bahaya dan juga kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan hal tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku, itulah hikmah ujian dan dugaan. Ia berpotensi untuk melembutkan hati dan memudahkan seseorang tunduk kepada Allah. Orang yang tidak merasai ujian boleh lebih mudah menjadi sombong dan keras hati serta tidak simpati kepada nasib orang lain. Oleh itu, meskipun kita mungkin ketika ini berada di dalam keselesaan, doakan saudara mara seinsan mahupun seagama kita yang sedang dalam kesempitan agar dikurniakan Allah keringanannya. Saudara, daripada hadis-hadis ini serta iktibar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, jelaslah kepada kita bahawa di antara manfaat keimanan adalah ia memberikan pemiliknya kekuatan kerohanian dan sikap positif di dalam menghadapi ujian dan dugaan. Keimanan merupakan pencetus semangat untuk seorang yang beriman meneruskan kehidupannya untuk Allah, sehinggalah ia dijemput kembali pulang kepadanya. Ingatlah doa yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa kesusahan, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang bermaksud, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kita akan kembali. Ya Allah, kurniakanlah daku pahala dalam musibahku ini dan gantikan bagiku yang lebih baik daripadanya. Muttafaqun alaih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan ujian setiap daripada kita yang sedang dilanda dugaan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah membalas kesabaran kita dengan ganjaran syurga ketika kita bertemunya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين
واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرار. أما بعد فيا أيها الإخوان اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما تنبيها لنا وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.